kita membawakan persidangan ini pastinya untuk kita melihat bagaimana sebenarnya persidangan ini bakal disedai oleh peneraju industri, pakar pelabur dan pengubal dasar teka muka dunia yang sekaligus akan membincangkan mengenai cara Asia boleh mempercepatkan laluan karbon rendah dan melancarkan potensi baru untuk sektor tenaga di rantau ini. Bila bercakap mengenai peralihan tenaga daripada tenaga yang tidak boleh diperbarui kepada tenaga yang boleh diperbarui, bagaimana industri-industri di kita ini ataupun di negara kita ini akan berkembang dan sekaligus juga akan mencipta peluang-peluang pekerjaan yang baru. Jadi untuk bercakap lebih lanjut mengenai peluang pekerjaan dan juga bagaimana peranan sumber manusia dalam pengelolaan sumber tenaga di negara kita, bersama dengan saya ketika ini adalah Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, merupakan Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia bersama dengan kami pada tengah hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Datuk Seri, bercakap mengenai sektor tenaga ini, kita mempunyai visi dan juga misi kita untuk melakukan peralihan kepada tenaga yang boleh diperbarui. Dari sudut perkembangan industri ini, bagaimana Datuk Seri melihat kepada ia dapat mencipta peluang pekerjaan dan juga mungkin juga dapat membuka peluang pekerjaan yang baru dalam negara kita, Datuk Seri? Terima kasih kepada soalan tersebut. Kita tengok target yang ditetapkan oleh kerajaan. Ketika ini tenaga boleh baharu ataupun renewable energy RE pada kedudukan 25%. Ya. Target kita pada tahun 2035 ialah 40% dan 70% menjelang 2050. Secara tak langsung, kita perlu menggerakkan masyarakat kita untuk lebih memahami kepentingan renewable energy ini, tenaga boleh dibarui, dan pada masa yang sama melatih anak muda yang ada masih belum di alam pekerjaan masuk ke alam pekerjaan dengan pengetahuan renewable energy. Dan pada masa yang sama kita juga nak mengadakan apa yang disebut sebagai transisi yang adil kepada mereka yang sudah berada dalam sektor ini tetapi menggunakan teknologi yang lain, contohnya menggunakan batu, menggunakan gas dan sebagainya. So ini yang kita buat di Kementerian Sumber Manusia. Kita sedang menyasarkan daripada 28% pekerja mahir menjadi 35%. Antara kepentingan dan fokus kita ialah kerja-kerja baru ataupun yang disebut sebagai kerja-kerja yang bersih, yang hijau, ada green jobs ya. Itu yang sedang dilaksanakan sekarang, insya-Allah. Ya, Datuk Seri, peralihan kepada tenaga boleh diperbarui mungkin di Malaysia kita semakin berkembang. Tetapi apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri sebentar tadi adalah melihat kepada keseluruhan di Asia ini mungkin masih lagi perlahan. Mungkin disebabkan oleh adanya negara-negara yang dari sudut ekonomi mereka agak perlahan untuk menyediakan fasiliti secara one off atau secara permulaan itu. Bagi Datuk Seri sendiri, bagaimana melihat kepada isu ini, terutamanya kita melihat pertama kekangan kita dari sudut ekonomi dan juga mungkin ada lagi perkara-perkara yang mungkin menjadi cabaran dan juga halangan kepada kita dalam kita nak mempercepatkan peralihan tenaga ini, terutama di Malaysia. Peralihan tenaga ini banyak disebabkan oleh faktor-faktor dasar dan faktor-faktor yang berkaitan dengan model ekonomi. Contohnya ialah biasanya apabila kita nak mengadakan satu sistem yang baru di segi teknologi itu, kita perlukan insentif dari segi pendanaan. Syarikat-syarikat ataupun institusi keuangan menyediakan dana yang lebih besar, pada masa yang sama meletakkan risiko bahan ataupun tenaga boleh dibarui ini sebagai risiko yang kurang. Yang dulu masalahnya ialah risikonya dianggap tinggi. Kemungkinan akan gagal projek-projek ini tinggi. Jadi secara tak langsung kos pendanaan itu menjadi tinggi. So apa yang kita buat sekarang di Malaysia dan juga di peringkat antarabangsa ialah memastikan bahawa ada badan yang menjadi garantor kepada pendanaan ini supaya risikonya berkurangan. Nah, itulah yang dimainkan oleh kerajaan Malaysia. Ya, dan juga kita, apa yang Datuk Seri katakan sebentar tadi, ia dapat mencipta banyak peluang pekerjaan yang baru dan juga kita boleh memantapkan lagi dari segi ataupun mewujudkan lagi peluang-peluang pekerjaan yang berkemahiran tinggi, terutama dalam bidang tenaga ataupun sektor tenaga ini sendiri. Dan pada pendapat Datuk Seri sendiri, bagaimana Datuk Seri melihat galakan mungkin di Kementerian Sumber Manusia sendiri untuk memperhebatkan lagi penjanaan pekerjaan bagi sektor ini, terutamanya untuk kita meningkatkan lagi kemahiran dan juga mungkin ada upskill dan juga reskill bagi pekerja-pekerja dan sebagainya. Ya, ini yang kita laksanakan sekarang melalui berbagai institusi yang ada. Kita ada 1,344 institusi TVET di Malaysia yang melatih rakyat Malaysia daripada sijil kemahiran 1 hingga sijil kemahiran 5.
Dan sistem TVET ini harus diperkukuhkan dan pada masa yang sama diberi dorongan kepada bidang-bidang pekerjaan baru, khususnya ada dua lah sekarang ni, iaitu pekerjaan berkaitan dengan climate action yang kita bincang hari ini dan yang berkaitan dengan AI. Ya, jadi saya fikir kita mempunyai kelebihan disebabkan oleh kita dah maju ke depan. 25% renewable energy dari segi installed capacity ataupun kemudahan yang telah tersedia berada di Malaysia berbanding dengan sebahagian negara masih jauh daripada itu. Jadi sekurang-kurangnya kita telah banyak buat perkara ini sama ada dari segi model pendanaan ataupun dari segi teknologinya. Kita rakyat Malaysia saya fikir dah ramai yang mengetahui lah, insya-Allah. Datuk Seri, bercakap mengenai Malaysia ini sendiri, kita amat bertuah sekali kerana kita mempunyai kebolehan untuk generate empangan hidro sebagai contohnya, begitu juga dengan kita mempunyai taburan hujan, begitu juga dengan cahaya matahari yang sepanjang tahun boleh dikatakan yang dapat menjana juga kepada solar dan sebagainya. Bagaimana Datuk Seri melihat kepada potensi yang ada di Malaysia ini mungkin juga boleh dijadikan sebagai satu kawasan ataupun satu negara yang boleh melahirkan ramai tenaga-tenaga susulan daripada potensi yang kita ada ini, iaitu kita boleh belajar sendiri mengenai perkara ini. Ya, isu di Malaysia selain daripada potensi ialah kita harus beranjak daripada baseload tenaga kita daripada arang batu kepada tenaga yang lebih mampan. Ya, dan cara nak buat itu kita kena fikirkanlah. Mungkin kita perlukan gunakan gas sebagai transisi. Ya, dan ini mungkin lebih tinggi sedikit kosnya. Kita setakat ini masih belum dapat lagi menggunakan renewable energy sebagai kita punya base load. Ya, negara yang dianggap sebagai berjaya ialah base loadnya itu adalah renewable energy, sama ada menggunakan tenaga nuklear, hidro ataupun sebagainya. Hidro kita terlampau kecil untuk hidro, ya. Tenaga hidro yang kita adakan yang ada di Malaysia ini hanya cukup untuk masa puncak tengah hari pada pukul 10 sampai pukul 2 macam tu. Dan rakyat kita saya fikir terlatih, cuma peluang untuk menjadikan base load itu sangat perlu kita laksanakan sekarang. Ya, baik Datuk Seri, kita juga nak melihat dari sudut bagaimana peluang-peluang pekerjaan seperti apa yang kita bincangkan sebentar tadi. Mungkin di Kementerian Sumber Manusia mempunyai targetnya sendiri untuk tahun 2030 agak-agaknya berapa persen agaknya yang mereka akan memasuki dalam segmen sektor tenaga ini atau bagaimana? Sektor tenaga ni is well regulated. Ya, jumlahnya pun tak ramai. Yang ramai ini adalah vendor yang buat pelbagai kerja, termasuklah dalam sektor tenaga. Secara spesifik saya tak ada nombor yang itu, kita akan cuba dapatkan. Dan saya juga sedang berbincang dengan pelbagai agensi lah. Kami sedang berbincang dengan Petronas dan syarikat-syarikat lain bagaimana kita untuk memuncakkan lagi. Sekurang-kurangnya apabila kita ada masalah dari segi tenaga, tingkat kemahiran kita itu semakin tinggilah untuk kita laksanakan sendiri, untuk kita selesaikan sendiri berbanding dengan bergantung pada pekerja asing yang berkemahiran tinggi. Ya, dan Datuk Seri juga merupakan sebagai pakar gaya hidup lestari dan juga akademia serta jurutera profesional alam sekitar. Bagaimana Datuk Seri melihat kepada konferens ini pertamanya dan juga peralihan kepada tenaga boleh diperbarui ini, terutamanya dari sudut kepada impaknya kepada alam sekitar? Ya, ini satu kewajipan bagi semua. Sebab itulah saya fikir menjadi kewajipan bagi kita untuk membeli GET, Green Electricity Tariff, yang mungkin sedikit lebih mahal, tetapi ini secara tak langsung mendukung pembinaan infrastruktur yang lebih besar di negara kita, dan insya-Allah kita akan lebih maju ke depan. Dan Datuk Seri sendiri melihat kepada persidangan Energy Asia ini yang menghimpunkan pakar-pakar, penggubal dasar dan juga pemain-pemain industri, bagaimana agaknya mungkin satu pembaharuan boleh diterbitkan daripada penganjuran yang dikeluarkan oleh Polri? Saya sangat teruja dengan penganjuran majlis ini. Perdana Menteri duduk sama kita sepanjang pagi mendengar taklimat dan mendengar pandangan daripada pakar-pakar dalam pelbagai bidang. Saya fikir ini satu kaedah untuk kita meyakini bahawa RE, Renewable Energy, tenaga boleh diperbarui adalah tenaga yang perlu kita bangunkan, bukan saja di Malaysia tapi seluruh dunia, bagi memastikan perubahan iklim tidak sampai ke tahap yang lebih gawat daripada sekarang. Dan Malaysia juga mensasarkan pada tahun 2050 70% pengurangan renewable energy digunakan, dan juga kita nak kurangkan juga dari segi pelepasan gas karbon. Kita berharap pada tahun itu belum ada dasar lagi, tapi saya fikir kita akan segera membuat keputusan
pada tahun 50 kita akan jadi net zero, target kita tercapai. Dan pastinya juga ia menuntut kerjasama daripada bukan sahaja pada kerajaan, malah juga kepada sektor-sektor swasta Dan juga kepada orang ramai supaya masuk dalam bidang ni. Kita ada banyak kemudahan untuk belajar bidang ni, sama ada di TVET, di universiti dan sebagainya. Dan itu yang saya harapkan. Baik, itu sedikit sebanyak ulasan daripada Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia, melihat kepada peralihan kepada tenaga yang boleh diperbarui, dan menerusi daripada persidangan ini sebenarnya ia dapat membuka lembaran baru buat teknologi hijau ini untuk lebih bergerak ke hadapan untuk negara kita juga beradaptasi kepada penggunaan teknologi hijau ini.